اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada DJ Hal dan kepada sidang pendengar. Saya pun Nurani, insya-Allah sama-sama, mudah-mudahan sama-sama dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Jadi insya-Allah untuk slot Nurani petang ni akan menyambung balik adab buang air selepas daripada terdahulu dua slot yang terakhir pergi kepada pembicaraan tajuk korban. Sebelum kita menghadapi sebelum kita melakukan ibadah korban yang disunatkan kepada mereka yang berkemampuan. Jadi bagi mereka yang berkemampuan yang disunatkan untuk melakukan ibadah korban, bila kita nak menyertai ibadah korban, kita maklumlah wajib fardu ain kepada kita mempelajari dia punya syarat-syarat dia dan perkara-perkara yang dilarang ketika melakukan ibadah korban. Bagi mereka yang berkemampuan menyertai ibadah korban, hukumnya sunat. Mempelajari hukum berkaitan dengan syarat korban adalah fardu ain. Jadi insya-Allah lah di tahun-tahun akan datang bila nak masuk kepada raya haji akan bacalah pula tajuk ibadah korban dalam kitab yang sama, kitab idaman penuntut, bukan pakai kitab lain lah. Kita masih lagi boleh menggunakan kitab yang sama. Jadi insyaAllah untuk slot petang ni akan menyambung adab buang air bahagian yang keempat. Kalau edisi Jawinya muka surat 16. Kalau edisi Rumi dia muka surat 6. Itu edisi Rumi. Edisi Rumi surat 16. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Sunat masuk tandas dengan kaki kiri sambil membaca dekat pintunya, dekat pintu tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, minal khubuthi wal khaba'ith, ataupun boleh baca dengan minal khubuthi wal khaba'ith. Khubuthi pun boleh, ber bagi depan pun boleh, minal khubuthi ber bagi mati pun boleh tu. Kadang-kadang kita dengar orang baca minal khubuthi, terkadang kita dengar orang baca minal khubuthi, tak sama bunyi yang kita baca. Boleh belaka tu. Nak baca dengan minal khubuthi, ber tu bagi hadapan, ataupun minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada syaitan jantan. Al-khubuthi, syaitan jantan, jamak pada khabithun, dan syaitan betina, khaba'ith, syaitan betina, jamak daripada khabithah. Itu ketika masuk tandas. Sunat keluar daripadanya, daripada tandas dengan kaki kanan dan membaca alhamdulillahillazi azhaba annil adza wa afani. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kerongsingan daripada aku dan memberi aku afiah. Ini sambungan adab buang air, yang mana terdahulu bicara adab buang air ni bahawa ketika qada hajah, buang air kecil ataupun buang air besar, haram menghadap qiblah
ataupun membelakangkan kiblah dalam beberapa situasi, beberapa keadaan. Jadi sebagaimana yang saya sebut terdahulu, dalam kitab Idaman Penuntut, sebagaimana kitab-kitab yang lain, istinja dengan adab buang air ini didahulukan dengan istinja. Barulah disusuli dengan adab buang air. Walaha yang kita buatnya, buang air dahulu, kemudian barulah istinja. Ke istinja dahulu? Buang airnya belum. Istinjaknya dahulu. Tidak, kita buang air terlebih dahulu, kemudian disusuli dengan istinja. Tapi dalam kitab-kitab fiqh ni dimulai dengan istinja, sebab istinja ni hukumnya adalah wajib. Adapun adab buang air ni kebanyakan hukumnya adalah sunat. Sebagaimana yang kita nak bicara insya-Allah petang ni. Adab ketika buang air yang wajib hanya satu, iaitu jangan menghadap kiblah ketika buang air kecil dan jangan membelakangkan kiblah ketika buang air besar. Itu satu pandangan lah. Ada satu pandangan, buang air kecil ke, buang air besar ke, jangan menghadap dan juga jangan membelakangkan kiblah. Walaupun hanya buang air kecil sahaja. Buang air kecil sahaja ni, bukan kata menghadap kiblah. Yang nyata-nyata kita kencing menghadap kiblah. Bahkan kalau kita membelakangkan kiblah, tapi bukan yang besar ni, buang kecil sekalipun, masih lagi haram. Itu pada satu pandangan. Jadi adab ni adab yang wajib. Menghadap kiblah, membelakang kiblah dalam beberapa situasi, beberapa keadaan. Kemudian dalam beberapa situasi dan keadaan, menghadap kiblah dan membelakangkan kiblah tidak diharamkan. Jadi kita ni macam kita ulang balik lah dah. Tukar tajuk dua selok. Jadi nak sambung balik ni, insya-Allah saya akan ulang balik berkaitan dengan buang air kecil, buang air besar, menghadap kiblah, membelakangkan kiblah, yang haramnya mana, yang tidak haramnya macam mana, walaupun dalam keadaan menghadap kiblah ataupun membelakangkan kiblah. Menghadap kiblah ni kira kepada tempat keluar najis tu. Tempat keluar air kencing, tempat keluar tahi itu. Bukan kira pada dada. Contohnya, dia dada menghadap kiblah. Kiblah semayang tu lah. Tiba-tiba masa buang air kecil, dia alat dia tu dia mana? Dia pesong. Dia bahang ke tepi sikit lah. Apa tu? Dia point apa? Dia sekarang ni dada tubuh dengan dada betul-betul kiblah. Tiba-tiba tempat keluar kencing tu dia bukan patuh ni, dia point. Pusing lah sikit. Dia pusing ke kanan ataupun kiri, tak haram lah, sebab dia kira kepada tempat keluar najis. Bukan kira kepada dada. Kemudian menghadap kiblah ni pula, menghadap betul-betul ain Kaabah. Kalaulah kita katalah menghadap kiblah ketika buang kecilnya adalah menghadap sebelah matahari jatuh. Tetapi bukan betul-betul kena dengan kiblah Kaabah. Dia agak ke kanan sedikit ataupun ke kiri sedikit, sudah tidak diharamkan. Bukan maknanya dia panggil menghadap jihah ataupun hala kiblah, bukan. Yang haram adalah menghadap ain Kaabah. Sekarang ni kan, kalau kita kata kalau kita semayang, semayang hadap ain Kaabah. Jadi ke kanan, ke kiri sudah terkeluar daripada ain Kaabah. Jadi sudah tidak cukup syarat sah semayang dalam mazhab Syafi'i kita, pandangan muktamad. Walaupun ketika dia berpaling ke kanan atau ke kiri, itu masih lagi dipanggil hala. Hala kiblah lah, masih lagi sebelah matahari jatuh. Tapi sudah tidak menghadap ain. Jadi kalau semayang betul-betul menghadap ain. Jadi kita nak balik kepada persoalan haram menghadap kiblah ketika buang air ni, menghadap ain kiblah. Makna kalaulah dia sudah serong ke kanan, serong ke kiri,
sudah tidak diharamkan. Tapi aulanya, seeloknya, janganlah. Kita betul-betul lah biar menghadap sebelah utara dan juga ataupun sebelah selatan. Jadi hak kata haram menghadap kiblah ni adalah di tempat yang bukan untuk qada hajah. Dalam kitab ni contohnya padang ataupun semok ataupun contohnya pantai. Jadi di situ bukan tempat untuk qada hajah. Yang saya buat misal berulang kalinya pantai. Pantai bukan tempat untuk qada hajah. Tiba-tiba dia buang air besar di situ. Tiba-tiba ketika buang air besar tu membelakangkan Kaabah. Hukumnya adalah haram. Jikalau antara dia buang air besar tadi tu, buang air tadi tu tidak ada hadangan antara seseorang dengan ain Kaabah tu. Jadi haram. Yang pertama qada hajah di tempat bukan untuk qada hajah. Itu yang haram. Yang keduanya, tapi tidak ada apa-apa di antara seseorang tadi dengan kiblah tu sendiri. Ataupun ketika dia buang air, di hadapannya ada pokok. Contoh. Jadi dia buang air kecil. Di hadapannya ada pokok dalam hutang ni. Dalam hutang ni bukan tempat untuk qada hajah. Ada pokok di hadapan, dia pun kencing. Dia kencing tu kira hadapan ada pokok, tapi antara dia berdiri dengan pokok tu lebih daripada 3 hasta. Maka masih lagi haram. Walaupun kita kata di hadapan tu ada pokok, ada hadangan, dia panggil dinding. Dinding ni bukan kata dinding papang tu, bukan ni. Ada benda di hadapan. Contoh pokok tu dikira sebagai dinding. Tiba-tiba ketika dia berdiri untuk buang air kecil tadi ni, dia dengan pokok tu lebih daripada 3 hasta. Maka pokok tu tidak diiktibar, dikira sebagai dinding. Maka hukumnya adalah haram. Kalau dia perapat ke pokok tu, tak haram dah lah, sebab ada pokok tu di hadapan. Ataupun dia buang air, dia bubuh barang di hadapan, bubuh beg di hadapan, contohnya. Baik. Tapi beg tu agak kecil sangat, tak sampai sekurang-kurang 2/3 hasta. Macam sebut terdahulunya, 1 hasta 1 kaki setengah. Berarti kalau 2/3 hasta adalah 1 kaki. Jadi barang yang dibuh di hadapan tu jaraknya kurang daripada 3 hasta, okey dah. Tapi barang tu kecil sangat. Tak sampai 1 kaki, barang tu kecil sangat, masih lagi hukumnya adalah haram. Tu hak 3 keadaan hak dihukumkan haram. 3 keadaan laginya yang tidak haram. Menghadap kiblah, membelakangkan kiblah. Dia menghadap kiblah bukan di tempat qada hajah, di dalam hutang, tapi di hadapannya ada pokok. Dia dengan pokok ni jaraknya tak sampai 3 hasta. Okey? Tak haram. Dalam hutang bukan tempat untuk qada hajah, tetapi walaupun menghadap kiblah, dihadangi, didindingi dengan pokok. Yang mana berdiri ketika buang kecil seseorang tu dengan pokok tu jaraknya dalam lingkungan 3 hasta ataupun kurang. Sebut berdiri ni macam sebut dah terdahulunya, buang air kecil berdiri hukumnya adalah makruh. Buang air kecil berdiri hukumnya adalah makruh, melainkan ada kerana. Kerana ni contohnya dan sidang pendengar, dia jenis kecing orang panggil tak lawah. Ada tak lawah ni tak mana payah nak berhenti. Bukan dedah. Orang dedah sini tu air kencing keluar berpanjangan. Dedah ni tu nyakit terus tu. Tu dedah ni orang panggil dia punya batang pahit dia tu loose. Lu. Kan batang pahit tu kan, kalau kita lu tu kan, kita tutup air tetap keluar, tak keluar titik, bukan neleh mana titik je. Tu dia panggil batang pahit tu lu. Tapi sidang pendengar faham lah kiasan tu. Ni yang lupa ni pula, ustaz cerita batang pahit apa pula. Ni nak ceritanya dia dedah ni maknanya
Kalau kata dia berlari pusing padang pun, air kencing dia tetap keluar. Itu cerita lain. Ni tak ni, kita cerita ni, dia kencing dia okey. Tapi lambat puas. Orang kata. Lambat puas. Dok buah. Mana lambat nak berhenti. Dia akan titik. Mana dia panggil tak berapa lawas. Tak berapa lawas. Tetapi kalau dia kencing tu berdiri, cepat sikit. Cepat mana boleh keluar daripada tandas. Kalau dia kencing duduk sahaja, Allah, jadi payahlah nak boleh ke betul-betul keluar ni. Lambat nak habis. Jadi kalau berdiri ni mungkin dia laju sikit, cepat habis. Kalau ada kerana tu, maka tidak dimakruhkan kita kencing berdiri. Dan ada orang kata juga, dia kata kencing berdiri ni wallahu alam ni. Dia kata kurang baik untuk kesihatan. Dia kata kencing berdiri kurang baik untuk kesihatan. Hak timbul soalan-soalan sebelum ni, tandas tu kan. Tandas lelaki tu ada hak jenis bubuh tepek dinding tu. Hak tu memang kencing berdiri lah tu. Betul. Tu yalah, hukumnya makruh. Tapi kadang-kadang orang ni apabila dia tengok tempat tu dah penuh apa semua, dia pun dah nak boleh ke, kalau macam kita katalah orang perjalanan jauh, highway apa semua kan, nak sampai ke RR tu, dia ada lah berapa kilometer pun tu sampai. Baik. Masuk dalam tu, tandas berpintu tu penuh. Dia pun dah rasa tak boleh nak dia tak boleh nak tahan dah. Terpaksa lah. Sebab dia kena jaga pula dia punya kesihatan dia. Cuma macam saya pernah sebut sebelum ni, kena pastikan bahawa aurah kita terlindung. Sebab dia tu macam agak terbuka. Tapi memanglah tempat qada hajah di dinding untuk berdiri tu, memang di tepi tu dia ada dinding sikit. Terlindung ke tidak aurah. Kita tak kira orang sebelah berpaling tengok ataupun tidak, ada orang tengok hak kita. Tak ada ke macam mana, mu tengok aku tengok mu gitu. Tak ada orang peduli. Dia paling kat dia, orang sebelah ni paling kat dia, tak akan berpaling ke mana-mana. Tapi kalau aurah tu terbuka dah, walaupun orang tak paling, kena jaga situ. Kalau aurah tu terbuka, haram pula. Tu kena jaga sikit lah. Kalau kencing hak tempat berdiri. Tapi kalau tidak ada sebarang kerana, kencing berdiri hukumnya adalah makruh. Jadi apabila saya sebut tadi, dia kencing dekat dengan pokok. Jadi antara dia dengan pokok ni tidak jauh. Maknanya tak sampai 3 hasta. Maka dia kencing menghadap kiblah, tidak lagi haram. Kemudian satu laginya, dia kencing, benda hak di hadapan dia tu, mestilah benda tu sekurang-kurang tinggi 2/3 hasta. Hak sebut tadi 1 kaki. Itu pun kalau kencing duduk lah. Kalau kencing berdiri, di hadapan tu kena benda yang tinggi yang menutupi sampailah kepada pusat dia lah kalau kencing berdiri. Dia begini je. Ni masalah lain lah, tapi hal dan sidang pendengar boleh ambil sebagai ilmu tambahan. Contoh. Ini cerita bab kita nak qada hajah, menghadap kiblah, membelakangkan kiblah. Di tempat bukan untuk qada hajah, mestilah kena ada hadangan di hadapan. Hadangan tu pula jangan jarak jauh dengan kita lebih daripada 3 hasta. Sama juga. Ni cerita bab lain sikit ni. Baik. Orang nak sembahyang, dia mesti ada sutra hadangan di hadapan. Jangan sembahyang apa panggil, tengah-tengah lamang kosong gitu. Kalau sembahyang tengah lamang kosong gitu, hukumnya adalah makruh. Ni kadang-kadang orang sembahyang sunat di masjid, dia sembahyang je tengah-tengah lamang tu. Tak ada langsung hadangan di hadapan. Dia sunat kena ada hadangan, sutra di hadapan. Mana hadangannya? Dinding. Mana hadangannya? Tiang. Itu contohnya. Tapi apabila dia sembahyang hadap ke tiang, jangan jarak jauh sangat. Dia mesti dalam jarak lingkungan 3 hasta. Barulah tiang tu diiktibar, dikira sebagai hadangan dia ketika dia sembahyang. Tapi kalau dia sembahyang ada tiang di hadapan, tapi jaraknya jauh, maka tidak diiktibar, dikira hadangan tu, maka hukum sembahyang dia tu adalah
makruh semayang tanpa ada hadangan. Itu contoh je lah wak bandingan. Kan kalau kita biasa semayang, kalau sejadah tu kan 3 hasta. Dia sejadah tu pun boleh jadikan sebagai hadangan juga. Sejadah tu kan dia boleh jadikan sebagai hadangan. Tetapi nak jadikan sejadah tu sebagai dia hadangan ni gini. Ada sidang pendengar, jadi seolah-olahnya kita semayang ni ada ruang untuk kita. Orang lain jangan duduk di atas depan ni. Ni ruang saya sembahyang. Baik. Mana ruang saya sembahyang? Antara saya berdiri dengan dinding di hadapan. Antara saya berdiri dengan tiang di hadapan. Antara saya berdiri dengan ada saya letak barang di hadapan. Ni kawasan saya ni. Jangan duduk di atas depan ni. Ataupun saya bubuh sejadah. Ni kawasan semaya saya sejadah ni. Kan sejadah kan 3 hasta kan sejadah tu. Ni kawasan saya. Melintasi semayang orang yang ada hadangan seumpama ni, hukumnya haram, dosa besar. Sebab apa? Sebab dia ada tempat dia semayang tu. Adapun kalau dia semayang tengah lamang, tidak ada tiang di hadapan, tidak ada sejadah di alas sebagai ruang sembahyang dia, orang melintas di kawasan sembahyang dia tu, hukumnya bukan kata tidak haram, tidak makruh. Makruh pun tidak. Bukan tidak. Sebab apa? Sebab dia sembahyang dah kadang kosong. Tak ada langsung bubuh gapa-gapa di hadapan untuk kita jadikan ini kawasan semayang saya. Awak jangan duduk main kat depan. Dia gitulah. Mana dikena dalam lingkungan 3 hasta. Jadi kita balik pada persoalan kita ni. Makna sekarang ni menghadap kiblah ni. Kan menghadap kiblah ni. Tiba-tiba dia ada pokok di hadapan. Jadi pokok tu sebagai daklah kata dia ni sudah straight ke kiblah. Sebab apa? Sebab dihadangi dengan pokok contohnya, dinding contohnya, maka tidak lagi haram. Ini bicara bukan tempat yang sediakan untuk qada hajah. Adapun dan sidang pendengar, tempat yang disediakan untuk qada hajah, tempat yang disediakan untuk qada hajah ni menghadap kiblah, membelakangkan kiblah, walaupun antara seseorang yang sedang buang air ni dengan kiblah langsung tidak didinding sekalipun, tidak haram dan tidak makruh. Hak tadi kena pastikan kalau qada hajah ada benda di hadapan kita, itu tempat yang bukan untuk qada hajah. Ada pun tempat untuk qada hajah, tak ada bicara dinding. Walaupun antaranya dengan kiblah tidak ada apa-apa kosong sekalipun, dia menghadap kiblah ni tidak haram dan tidak makruh. Kalau tempat tu disediakan untuk qada hajah. Macam mana nak kata tempat tu disediakan untuk qada hajah? Nak panggil tempat tu disediakan untuk qada hajah, yang pertama cara buat. Mangkuk. Ni tempat untuk qada hajah. Mangkuk tandas tu lah. Ataupun tandas bawah ni. Ni tempat untuk qada hajah. Tu tandas tu. Tempat untuk qada hajah dia panggil. Tiba-tiba tak ada apa satu. Dia punya dinding-dinding pun mana cabut habis dah. Kalau macam zaman dulu kan, dia tandah ni, tandah tanah gitu kan. Dia ada dinding. Dia ni tak ada dah ni. Tak ada kira. Itu tempat yang disediakan untuk qada hajah. Sebab apa? Pesen dia dah tu. Ada dia punya mangkuk tandah. Ataupun tak ada rupa gitu. Tetapi dia qada hajah di situ, dia berazam untuk datang balik qada hajah tempat yang sama. Maka tempat tu dia panggil tempat yang sediakan untuk qada hajah. Yang sebagai contoh terdahulunya, dia masuk dalam hutan zaman dulu. Zaman dulu mana ada tanda-tanda. Dan sidang pendengar, hal mungkin tak sempat berkali masuk dalam hutan apa semua. Zaman dulu kan masuk hutan. Baik. Nak qada hajah. Jadi dia masuk hutan ni, ada setengah orang dia bawa cangkul. Dia bawa cangkul. Sebab kalau tinggal atas darat gitu, kalau tangan-tangan nak cepat, kita sendiri yang akan pijak. Mana kita kata dia pun dia bawa cangkul, dia gali dalam. Dalam dia gali, sekali bawa cangkul tu, esok tak bawa cangkul dah. Tapi tempat tu masih lagi dalam lagi tu. Dia cangkul dalam-dalam, dia pun qada hajah
dia pun tanah tu dia kambus sikit. Lain kali datang tempat yang sama. Dia berazam untuk datang balik tempat yang sama. Maka tempat tu dia panggil tempat yang disediakan untuk qada hajah, yang kita pendek cerita tandas. Tak ada apa pun atas tanah aja. Atas tanah pun dia akan datang kembali. Maka hukumnya adalah tandas. Bila hukum tandas, tiba-tiba tempat dia gali tu tempat lapang, kosong, tak ada pokok, tak ada apa. Dia buang air menghadap kiblat, tidak haram. Sebab itu tempat yang disediakan untuk qada hajah dia panggil tandas. Sebab apa? Sebab dia akan datang balik qada hajah buang air di tempat yang sama. Sebab hak digali tu masih lagi dalam. Dia gitu. Tapi hak jelas nyatanya hak tandas kita sekarang lah. Dia punya mangkuk tinggi, dia punya atas latar, itu tempat disediakan untuk qada hajah. Tidak berkait dengan dinding ke, tidak berkait dengan bangunan, tidak berkait. Ini saya sebut sudah berulang-ulang kali. Jadi sekarang ni, apabila tempat tu untuk qada hajah, tiba-tiba dia menghadap kiblat tanpa ada apa-apa di hadapan, hukumnya tidak haram dan tidak makruh. Jadi macam mana boleh timbul tempat disediakan untuk qada hajah tidak ada hadangan di hadapan? Sebab tempat disediakan untuk qada hajah tidak berkait dengan dinding dan tidak berkait dengan bangunan. Jadi ni sebut sebab apa nak bagi faham molek. Contohnya dalam kita bilik-bilik mandi sekarang, satu pintu, satu bilik, ia letak sekali antara tandas dengan tempat mandi. Sekalinya kot mana hal dalam sidang pendengar? Sekali ni pada bilik dan pada pintu kan? Ke sekali pada buang air. Di sini tempat mangkuk tandas ni boleh juga buang air. Di sebelah sini tempat ada paip hujan ni boleh buang air juga. Ada, ini tempat mandi. Ini tempat untuk qada hajah. Maka di sini dia panggil tandas, di sini dia panggil hammam, bilik mandi. Sekali tak sekali. Nak kita panggil sekali ni sebab dia satu bilik, satu pintu. Tetapi tetap diasing-asingkan. Mana tempat untuk qada hajah? Tu tempat ada mangkuk tandas. Itu tandas. Di sini tempat mandi. Bukan tandas. Terfaham situ okey je, mudah je lah. Pada ni. Jadi timbullah macam mana boleh tandas tidak ada sebarang hadangan antara seseorang dengan kiblat, sebab tandas tidak berkait dengan dinding, tidak berkait dengan bangunan, sekalipun tidak ada bangunan, sekalipun tidak ada binaan, sekalipun tempat tersebut. Tapi bila dijadikan untuk qada hajah, dia panggil tandas, maka menghadap dan belakangkan kiblat. Walaupun tidak ada hadangan, hukumnya tidak haram dan juga tidak makruh. Ini hak menghadap kiblat, membelakangkan kiblat yang tidak haram. Cuma ialah kadang-kadang kita ni kadang-kadang timbullah di luar tu tulis apa? Tandas awam. Ni. Lepas tu tandas ke semua. Mana ada tandas ke semua? Tandas dia tempat qada hajah. Di sini ada tempat untuk orang yang jaga tandas tu duduk. Di situ dia duduk, di situ dia semayang apa semua. Kemudian dalam tempat tandas ni pula bukan semuanya tandas. Di luar ni tempat basuh tangan. Dia ada sink sink tu tempat basuh tangan. Kita masuk tandas, kita buka pintu tandas tu, hadam sidang pendengar, bukan buka pintu tu tandas lalu dah. Sebab tandasnya ke depan sedikit. Kita masuk mula-mula tu masih lagi belum dihukumkan tandas. Kadang-kadang kan dia buat macam panjang tu kan. Jadi hak tempat tinggi sikit tu di hadapan. Situ tandas. Di sini belum lagi dipanggilkan tandas. Maka timbul pertanyaan, kita boleh ambil semayang dekat basuh tangan tu? Itu bukan tandas ambil semayang lah situ. Tapi kalau keadaan tak bersih, ni bukan hanya tempat basuh tangan di dalam bangunan tandas tu. Bangunan tu panggil tandas, bukan semuanya tandas. Bangunan tu panggil tandas. Jadi tempat basuh tangan ni bukan tandas. Tapi tak bersih. Tak bersih ni bukan kata dalam bangunan tandas. Dalam bangunan surau masjid pun kadang-kadang tempat habis semua tu kita tengok Allah berlumuknya lah. Nampak kotornya lah. Tak sesuai belah ke tu, nak pergi bersih belah ke? Sebab apa? Takut timbul perasaan di hati kita ketika kita berwuduk. Air kadang-kadang mengercik ke lantai. Kita mari was-was.
air yang mengicik ke lantai tu. Nah, tadi takut balik kepada seluar kita ke, balik pada kain pelikat kita ke. Tu tak ambuh lagi tu. Mana kita nak bersih. Kadang-kadang setengah tandah tu, bukan tandah tempat qada hajah ni, bangunan tu. Tempat singki dia cukup bersih. Memang kita boleh ambil semayang di situ. Ada masalah. Itu bukan panggil tandas. Tandas hanyalah tempat yang disediakan untuk qada hajah. Itu dipanggil tandas. Jadi kita kena selesailah hak berkaitan dengan hak adab yang mana wajib kita pelihara dengan bahawa jangan menghadap kiblah ketika buang air kecil dan jangan membelakangkan kiblah ketika buang air besar. Di tempat yang tidak disediakan untuk qada hajah, tanpa ada sebarang hadangan, tanpa ada sebarang dinding. Jadi kemudian barulah kita nak masuk kepada hak adab yang disunatkan. Dia adab-adab ni, hal dan sidang pendengar, adab A-D-A-B, adab. Ya. Adab A-D-A-T, itu lain tu. Ni adab. Adab ni al-khisalul mahmudah dipanggil. Perkara yang baik, merangkumi, wajib pun dia panggil adab. Hak sunat pun dia panggil adab. Adab ni, hak wajib mana? Jangan menghadap dan membelakangkan kiblah. Tu adab yang wajib. Nak masuk kepada hak sunat pula. Dia panggil adab jugalah. Hak wajib pun panggil adab. Hak sunat pun dia panggil adab. Adab ni al-khisalul mahmudah, perkara yang baik. Jadi sekarang ni kita masuk pula hak adab yang disunatkan. Sunat masuk tandas dengan kaki kiri. Sunat masuk tandas dengan kaki kiri. Kalau masuk dengan kaki kanan, akan dibalakkan dengan fakir. Sebab kadang-kadang kita ni dia kira nak cepat aje. Lakoh pakai lakoh kebetulan kan kaki kiri ke kaki kanan ke, kena kira lah. Kita nak masuk ke tandas, disunatkan kita masuk, kita melangkah dengan kaki kiri, jangan melangkah dengan kaki kanan. Melangkah kanan akan dibalakkan dengan kefakiran. Ada ni. Kemudian kita masuk tandas ni, disunatkan dengan kiri ni, walaupun bukan untuk qada hajah. Contohnya kita nak ambil benda yang kita tinggal dalam tandas, kita pun masuk dalam tandas kaki kiri, dan sunat baca doa masuk tandas. Walaupun kita masuk tandas hanya nak ambil barang yang kita tinggal. Ataupun kita masuk tandas ni, kita nak letak anak kita je, anak kita yang nak qada hajah. Kita cuma tukar nak atu kecing pun. Kita nak bawa dia, kita bola tandas. Anak-anak kita yang nak qada hajah. Bukan kita. Kita nak melangkah kaki kiri dan nanti baca doa masuk tandas. Walaupun bukan kita nak qada hajah, masuk tandas kaki kiri dan baca doa, walaupun hajahnya hajah lain sekalipun. Contohlah kita kata kita jaga orang yang uzur. Orang tua kita yang uzur. Mana orang tua kita nak qada hajah ni, kita yang bawa. Kita yang bawa dia masuk tandas. Yelah kita papoh ke, kita macam mana ke, orang yang uzur ni kita dah cara dah ke kaki dianya. Dia muka tahu. Kita dah cara ke kita dah lah. Sebab dalam tandas ni dia kena jaga-jaga. Nanti kan kalau tergelincir, kita lain pula jadinya. Jadi mungkinlah orang yang uzur ni kita taklah tekan mana dia ni. Kita ni yang nak bawa orang uzur ke dalam tandas ni. Kita pastikan kita melangkah kaki kiri sunat, dan kita baca doa masuk tandas walaupun bukan kita yang nak buang air sekalipun. Janji masuk tandas sunat dengan kaki kiri, sambil kita baca doa yang akan disebut di bawah tu. Dia gitu je. Walaupun hajat lain sekalipun. Sambil membaca dekat pintunya, dekat pintu tandas. Dia tak boleh masuk dalam tandas. Kita nak baca doa ni. Sebab kalau masuk dah dalam tandas, kita terlupa nak baca doa. Kita baca doa tu dengan hati. Mana doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Artinya, ya Allah,
Aku berlindung denganmu daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Ini doa masuk tandas. Jadi sekarang ni kita dalam kitab ni kata baca dekat pintu tandas. Kalau tandas tu ada pintu. Ya. Kalau tandas tidak ada pintu, pintunya berada di bilik mandi. Saya sebut tadi dia sekarang ni orang sekarang tandas dengan tempat mandi dijadikan pada satu bilik satu pintu. Jadi pintunya bukan di tandas. Pintunya adalah di tempat mandi. Maka bukan di situ kita baca doa masuk tandas. Sebab kita belum masuk tandas. Kita hanya nak masuk bilik mandi. Jadi kita baca doa ni di bilik mandi sebelum kita melangkah masuk di kawasan tandas. Tetapi kita daripada bilik tidur contohnya, bilik mandi, tandas dalam bilik tidur kita, ataupun bilik mandi tandas ni di dapur. Jadi kita memanglah kita daripada bilik tidur kita ataupun dapur tu nak melangkah ke bilik mandi, sudah disunatkan melangkah dengan kaki kiri. Antara kita bilik tidur, kalau bilik mandi tandas dalam bilik tidur, ataupun tandas dan bilik mandi itu di dapur, antara kita nak melangkah daripada bilik tidur ataupun dapur ni nak pergi ke tempat mandi itu, sunat kita melangkahi dengan kaki kiri dah. Pada ni, lepas daripada duduk dalam bilik mandi, kita nak melangkah kepada tandas pula, kaki kiri. Kemudian kita balik semula. Selepas selesai dalam tandas, dia nak keluar kepada tempat mandi, sunat dengan kaki kanan. Daripada tempat mandi nak keluar kepada bilik tidur, daripada tempat mandi nak keluar kepada dapur dengan kaki kanan. Gitu. Jadi antara bilik tidur dengan tempat mandi, lebih mulia bilik tidur. Antara bilik mandi dengan tandas, lebih mulia bilik mandi. Dia gitu. Faham tak ni? Jadi sekarang ni itu cerita melangkah. Adapun membaca doa, kita nak baca doa masuk tandas sebelum kita melangkah masuk kepada kawasan tandas, berarti ketika kita berada di tempat mandi, kita baca doa tu. Jadi baca doa ni di tempat mandi, tu tak makruh. Tapi janganlah duduk keliru lagi antara bilik mandi dengan tandas ni. Dia tak, tandas tu lah tempat yang sediakan untuk qada hajah. Semua orang sekarang ni gini hal dah sidang pendengar. Dia buat alasan ginilah. Dia kata tandas ni bukan macam tandas zaman dulu. Dia kata tandas zaman dulu, hak kita buang tu duduk mana? Duduk bawah kan? Zaman dulu kan dia mari zaman dulu kan dia tak ada seduk-seduk tau. Dia apabila penuh, dia kambuh tu dia buat bangun tandas lain kan. Zaman dulu betul. Makna hak kita buang tu duduk mana? Duduk bawah tu zaman dulu. Sekarang ni dia kata hak kita buang tu apabila kita tarik je air tu, dia sudah tak ada di situ. Dia sudah pergi kepada tangki dia. Pada ni, kalau kata orang rumah tu, rumah hot flat tu kan, okay. Dia tarik air selepas daripada dia qada hajah tu, ke mana pergi najis tu? Sudah pergi kepada tempat kumbahan ke apa? Tak ada di situ. Kita bukan bicara begitu. Walaupun najis tu sudah tidak ada, kena najis ada lagi di bawah tu. Tak ada. Dia sudah pergi kepada tangki lah. Tangki apa? Telaga apa? Inilah tempat kumbahan dalam tempat. Kalau rumah kita kan dia ada bau jauh sikit. Hak saya sebut tadi tu, hak bawah tu zaman dulu tandas dia punya bangunan kecil, bubuh luak tanah, kemudian najis tu duduk bawah kan tak? Sekarang ni najis tu bukan duduk bawah, najis tu sudah pergi kepada telaga dia. Tak timbul isu tu. Tandas tetap panggil tandas walaupun najis tu bukan duduk di bawah tu sekalipun. Tapi mana tandas? Tandas tempat jadi untuk qada hajah ni kenal ni, tempat qada hajah. Di sini tempat mandi. Jadi baca doanya adalah sebelum daripada melangkah masuk kepada tandas. Hak kitab ni kata
sambil membaca dekat pintu tandas. Jikalau tandas tu ada pintu asing, kemudian bilik mandi ada pintu asing, kita bacalah di dekat pintu sebelum kita melangkah masuk ke dalam tandas. Adapun sekarang ni pintu tu berada di tempat mandi. Jadi baca doa masuk tandas ketika kita berada di tempat mandi. Nanti insya-Allah sama minggu hadapan doa keluar dari tandas tu, kita keluar tandas sampai tempat mandi, kita pun baca doa keluar dari tandas. Kita keluar tempat mandi kan, kita tak keluar luar lagi. Kita nak mandi dulu, lama juga situ. Mana kita keluar tandas, kita daripada tandas kita melangkah ke tempat mandi, kita pun baca doa keluar tandas. Tempat mandi kita berzikir tidak dimakruhkan. Yang makruh berzikir, termasuk membaca doa masuk tandas, membaca doa keluar tandas adalah ketika berada dalam tandas. Sebab tu kalau kita termasuk dah ke dalam tandas Allah, terlupa nak baca doa, kita baca doa di dalam hati. Tak ada baca doa dah dengan lidah. Baca doa dengan lidah ni keluar bunyi serta dengar di telinga. Kalau dalam tandas berzikir termasuk berdoa ni hukumnya adalah makruh. Hak dalam tandas dah kita terlupa, maka kita pun baca doa di dalam hati. Doa masuk tandasnya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ni doa ketika kita nak masuk tandas dengan kita melangkahi dengan kaki kiri. Ni kita hari ni hari raya lagi ni. Padang dah dengar doa petang ni. Doa ni yalah sekolah-sekolah pasti sekolah-sekolah tadika aja doa ni. Cuma sebelum ni ada orang tanya, dia letak doa tu, dia letak doa di tempat di pintu masuk. Pintu masuk. Dia baca doa tu pintu masuk. Kemudian bila dia buka pintu masuk ke dalam. Jadi doa tu berada di dalam. Di dalam tu bukan tandas. Di dalam tu adalah bilik mandi. Tidak ada masalah lah. Tetapi kalaulah maknanya tandas ni betul-betul pintu yang asing betul dia, kecil je, maknanya kita buka pintu tu akan masuk ke dalam tandas. Jadi kita ni bila masuk dalam tandas, kita seeloknya jangan bawa sebarang. Bukan kata Al-Quran sahaja, dengan tulisan-tulisan zikir ke doa ke, jangan masuk ke dalam. Sehingga kan ni nanti kita akan sama lagi bicara. Baik. Sehingga kan nama kita ni orang kerja jabat ni ada nama tu kan, name tag ada nama tu kan, nama comel-comel tu. Muhammad, Ismail, Ibrahim, nama elok-elok tu. Zakaria, nama elok-elok tu. Pun nak masuk tandas, cabut nama tu, borak poket. Seeloknya buat seumpama tu. Sebab apa? Sebab masuk tandas, nama tu nama kita ambil nama orang mulia-mulia, dan nama kita sendiri pun mulia juga. Jadi bukan kata bacaan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, buka pintu masuk tandas, seeloknya jangan. Bukan kata zikir buat doa, nama kita sendiri pun seeloknya kita tak boleh nak buang nama tu, hilang kan, kita cabut, kita buat dalam poket seeloknya. Tapi setengah orang dia malas lah nanti apa ni, tu terpulang lah. Tapi kalau semata-mata pintu tempat berdoa tu, pintu apabila kita buka dia masuk tempat mandi, tidak ada masalah lah. Kalau masuk tempat tandas, seeloknya janganlah. Kita berdoa tu yang berpintu lah, berdinding boleh, berdinding tepi tu. Kalau pintu tu terus masuk kepada tandas. Adapun kebanyakan sekarang ni pintu tu masuk ke dalam tempat mandi hammam, belum lagi masuk kepada tandas tempat yang disediakan untuk qada hajah. Kemudian nampak tu ada beberapa soalan pun, insya-Allah lah kita tengok semula akan datang lah. Baik. Baik, terima kasih untuk semua yang komen-komen dekat laman Facebook kita ni. Ada 151 yang sedang menonton dan juga komen pun banyak juga tu. Nanti kita akan tengoklah soalan tu Ustaz. Tapi sebelum tu Ustaz, kita nak kongsikan juga dengan seperti kita sedia maklum, bermula bulan Ogos ini aktiviti keagamaan di masjid dah pun dibenarkan. Jadi kalau sebelum ini untuk kuliah maghrib saja ya. Jadi bermula bulan Ogos ni, macam mana agaknya perjalanan aktiviti keagamaan selepas dibenarkan?
Jadi alhamdulillah lah pihak berkuasa dengan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu, dia sudah membenarkan aktiviti masjid berjalan macam biasa, tetapi kita kena jagalah SOP dia, sama ada penjarakan ataupun kena pakai pelitup muka tu lah. Kita orang duduk masjid surau ni, kita kena jaga disiplin. Jaga disiplin sebab orang yang pergi masjid surau ni mereka yang terpilih. Jadi kita kena jaga disiplin mengikut peraturan yang ditetapkan. Penjarakan kita kena jaga, kemudian pakai pelitup muka kita pakailah. Cuma alhamdulillah lah untuk macam sebelum ni kuliah maghrib saja. Jadi selepas daripada dibenarkan bermula daripada semalam lah 1 Ogos bermula semalam, mana kuliah subuh pun dibenarkan, kuliah duha pun dibenarkan. Jadi saya pun alhamdulillah lah lega lah. Jadi insya-Allah untuk kuliah sayanya kalau duha pukul 9 pagi sampai 10.30 bermula esok hari di Masjid Duriang Burung. Masjid Duriang Burung, kitab Wisyahul Afrah Pekoh dan Penau Bagi Hati kita tasawuf. InsyaAllah pula hari Selasa kuliah subuh di Surah Iman. Surah Iman losong Palima Perang, lorong Siakap. Subuh tu kitab Minhajul Abidin tasawuf. Kemudian Surah Iman yang sama pukul 9 pagi sampai 10.30 kitab Faridatul Faraid Tauhid Sifat 20 dan kitab Munyatul Musalli, kitab Pekoh. Hari Rabu insya-Allah kuliah duhanya di Masjid Belada Kolang sama pukul 9 kitab Fathul Mu'in Pekoh dengan Minhajul Abidin tasawuf. Hari kami di Mahat Tahsin Quran, berhadapan dengan Pasar Bukit Besar tu. Situ baca kitab Hidayatus Sibian dan bicara 20 sifat hati. Hari Jumaat kuliah subuhnya di Masjid Nibung. Masjid Nibung. Kitab Bidayatul Hidayah. Tauhid Sifat 20 karangan Syekh Muhammad Zain. Kemudian sebelum Jumaat kuliah di Masjid Pengadang Baru. Itu semua baru dibenarkan untuk bulan Ogos ni. Kemudian subuh Sabtu di Masjid Pulau Ketang, Masjid Kitab Hidayatus Salikin. Kemudian pukul 9 pagi Sabtu tu duha di Masjid Bukit Payung, kitab Pati Paridah Tauhid Sifat 20 dan kitab Hidayatus Salikin. Jadi insya-Allah lah kita ambil peluang lah 4 bulan setengah. Bermula daripada 18 hari bulan 3 tu PKP. Program-program ni sudah ditangguhkan sementara. Alhamdulillah, sudah dibenarkan kembali, tetapi kita masih lagi dalam keadaan kena jaga-jaga. Sebab itulah kita sama-samalah mahdi majlis ilmu serta kita mematuhi peraturan yang ditetapkan, SOP yang ditetapkan. Saya sebut tadi contohnya penjarakan, insya-Allah di tempat pengajian tersebut akan dijarakkan lah. Kemudian serta dengan pelitup muka. Mudah-mudahan kita sama-sama dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keselamatan dunia dan akhirah, dilindungi daripada sebarang balak penyakit ke ujian yang terutama yang kita khususkan hak COVID. Mudah-mudahan Allah Taala lindungi kita dan Allah Ta'ala hilangkan penyakit COVID ni, dan kita semua jadikan sebagai pengajaran. Kita duduk kadang aman je, hidup macam biasa je, boleh buat kerja, boleh belajar, boleh apa, tiba-tiba tidak disangka-sangka terhenti ketika PKP. Tapi alhamdulillah dibuka kembali, kita jadikan sebagai pengajaran dan kita perbanyakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bersabarlah dengan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baiklah, kita dah pun sampai ke penghujung dah Ustaz. Seperti biasalah sebelum kita berakhir Ustaz, kita ada doa penutup. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.